Okey, fibroid ni adalah ketumbuhan otot rahim dan dia bersifat benign, bukan malignant. Maknanya benign ni adalah ketumbuhan biasa, bukan kanser. Tapi kalau kita biarkan dan kita tak tackle punca utama, dia boleh melarat menjadi kanser. Dan fibroid ni boleh hidup selagi kita terekspos dengan benda yang menghidupkan dia. Dia hidup dengan otot rahim. Jadi selagi ada otot rahim, selagi itulah anda berisiko untuk dapat fibroid. Siapa yang senang dapat fibroid? Sering terjadi untuk orang yang dah putus haid. Simptom utama dia mungkin bleeding tiba-tiba walaupun dah putus haid. Untuk orang yang ada haid pula, simptom dia haid dia berpanjangan, lebih 15 hari. Kita haid dia pendek. Dalam sebulan 2 kali haid turun, awal bulan, tengah bulan. Macam tu. Apakah punca utama fibroid ni? Makanan boleh menyebabkan darah kita tu berasid ataupun darah kita tu dalam berkeradangan tinggi, dalam ada inflamasi tinggi, kita banyak chemical lah, bahan kimia, dan apabila darah kita ni dia pekat sebab bergumpal dengan fibrin. Jadi fibrin ni daripada pengawet makanan lah. Contoh perencah, perasa, pemanis, pewarna tambahan. Fibroid ni dia hidup dengan pembuluh darah yang bertoksik ni. Jadi anda kena elakkan semua toksik chemical. Daripada chemical BPA plastik. BPA plastik tu contoh kalau kita sekarang makan ketupat, guna ketupat plastik. So plastik tu dah ada BPA dah. Makanan yang contohnya mungkin anda tengah diet, ada ambil makanan yang dah ready to eat, tapi anda perhangatkan dalam plastik. So plastik polystyrene ke, plastik ke, walaupun dia cakap microwavable, tapi sebenarnya BPA tu dah ada dalam makanan tersebut kalau anda perhangatkan. Dan BPA plastik ni juga banyak juga terdapat dalam tiram. Okey, banyak terdapat dalam ikan yang bersaiz-besar, hidup di laut dalam. Sebab apa? Sebab bila kilang menyingkirkan bahan kumuh pekilang, bahan kumuh plastik semua tu, ataupun pencemaran, kalau kita pergi pantai kan, biasa nampak ada sampah botol-botol bersepah. Jadi botol-botol ni, bila dia pergi ke laut dalam, dia menjadi serpihan kecil-kecil. Dan oyster pula, tiram pula, dia hidupan laut yang bertindak sebagai penapis. Jadi dia menapis partikel kecil-kecil BPA ni yang dah tak nampak dengan mata kasar. Sebab plastik botol ni bila pergi ke laut dalam dengan tekanan ombak, okey, tekanan laut dalam, lama-lama botol plastik ni dia akan menjadi partikel yang sangat halus, mikroplastik nama dia. Dan dia selalu pergi ke ikan besar dan ikan yang hidup di laut dalam dan juga oyster. Ini antara tips lah untuk elakkan makanan yang menghidupkan fibroid. Sebab BPA ni pun akan mimik kepada hormon estrogen. So dia akan menyebabkan darah kita tak cantik tadi dah. Dan apa lagi makanan yang mimik kepada hormon estrogen? Yang paling lazim adalah aluminium, berkeradangan tinggi disebabkan oleh makanan tu pernah dihangatkan dalam tin, kemudian ditutup dengan penutup tin. So makanan yang terproses lah kesimpulannya dalam tin, aluminium. Okey, itu daripada segi makanan. Paling lazim, punca utama kadang-kadang daripada pemakaian personal care, produk kita, fragrance, perfume. So perfume anda spray kat mana? Kalau leher, tengkuk, so elakkan. Sebab itu akan mengacau hormon anda dan dia akan mimik hormon estrogen, menyebabkan fibroid anda lagi hidup. Okey, perfume pakai kat nadi, jangan amalkan macam tu. Perfume sila pakai spray dekat baju saja. Alright, dan pakai produk-produk lah, personal care, skin care yang ada mercury, hydroquinone, paraben untuk shampoo rambut, phthalates untuk lotion tangan. So ini adalah chemical yang strong yang kena elak. Okey, pemutih gigi yang ada triclosan, pemutih ketiak yang ada triclosan. So benda tu semua menghidupkan fibroid. So dan elakkan juga sekarang sumber soya. So kalau soya organik biasanya bagus. Soya organik terdapat di Jepun saja. Okey. Tapi kalau soya yang dekat pasaran sekarang kebanyakannya genetic modified, GMO soya. Ada juga yang jagung GMO. So, genetic modified ni pun dia akan trigger menghidupkan lagi fibroid anda. So, tips ni sangat penting untuk ibu yang tak kisah orang yang dah tak ada fibroid, ataupun untuk orang yang ada cyst. Cyst dia yang semakin membesar. Kalau cyst dia kecut tak ada masalah. Dan fibroid ni juga sebenarnya boleh mengecut balik dengan sendirinya kalau kita sendiri stop punca utama keradangan pada darah tu. Dalam masa sama, anda boleh amalkan antioksidan, antiinflamasi yang kuat sedikit seperti probiotik dan juga cinnamon, rempah kulit kayu manis. So sebenarnya dah terdapat dalam susu subur FRT chocolate cinnamon. Siapa yang tengah nak ikhtiar seimbangkan balik dalaman, sama-sama dah mungkin ada start masalah keradangan inflamasi dalam badan,
anda bolehlah ambil susu super FFT, coklat cinnamon. Boleh tengok kat TikTok playlist atas tu. Dan fokus kita sebenarnya nak bantu kurangkan dulu chemical dalam badan. Dalam masa sama nak latih kilang telur anda untuk rembeskan estrogen sendiri supaya telur anda dapat matang dan pecah. Okey, semoga bermanfaat. Follow TikTok ni, tengok tips cepat hamil atas tu dan tips stabil hormon.